Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah dapat lagi bersama dengan anak-anak semua untuk video bahagian yang keempat bagi falsafah jenayah, dan insya-Allah mungkin rasanya bahagian yang terakhir lah kotnya. Sebabnya untuk bahagian keempat ini Ustazah akan menerangkan tentang ta'zir, ya, iaitu jenis hukum kesalahan yang keempat selepas hudud, qisas, diat, dan yang terakhirnya ialah ta'zir, insyaAllah pada hari ini. Jadi skop untuk Ustazah akan kupas skopnya ialah dari segi pengertian ta'zir, dari segi contoh kesalahan yang termasuk dalam kategori ta'zir, dan hukuman-hukuman bagi kesalahan-kesalahan ta'zir, dan yang terakhirlah kepentingan hukum ta'zir. Okey, yang pertama ialah pengertian ta'zir seperti biasa dari segi bahasa dan dari segi istilah syarak. Dari segi bahasa maknanya mencegah ataupun menahan, cegah atau menahan. Tapi dari segi istilah syarak, maksud ta'zir ialah segala kesalahan dan hukuman yang tidak dinyatakan ataupun tidak dinyatakan oleh hukum syarak ataupun tidak ditetapkan oleh hukum syarak, tetapi mengikut ketetapan atau budi bicara hakim ataupun qadi. Lagi sekali Ustazah terangkan tentang pengertian ta'zir ialah kesalahan dan hukuman yang tidak dinyatakan oleh hukum syarak ataupun tidak ditetapkan oleh hukum syarak, tetapi ditetapkan atau mengikut budi bicara qadi ataupun hakim. Baik, apa contoh kesalahan yang termasuk dalam kategori hukum ta'zir ni? Yang pertama ialah kesalahan-kesalahan yang kita kata hudud ataupun qisas yang tidak cukup bukti untuk kita kenakan hukuman hudud atau qisas, ya. Contohnya maksudnya kita nak sabitkan di bawah hudud, tetapi tidak cukup bukti untuk kita mengatakan ianya boleh kita letakkan sebagai hukum hudud, maka dia akan terus pergi kepada hukum ta'zir. Contoh minum arak, kita nak jatuhkan hukum minum arak di bawah hudud 40 kali sebatan, tetapi kita tak cukup bukti yang dia sebenarnya betul ke minum arak. Mungkin dia pegang saja botol arak, maka mungkin qadi ataupun hakim boleh menjatuhkan hukum kepada penjenayah tersebut di bawah hukum ta'zir. Baik, yang kedua ialah kesalahan-kesalahan khalwat ataupun mencuri yang tak cukup nisab. Bila tak cukup nisab ni maknanya mencuri yang sikit. Mungkin dia curi 1 kilo beras, dia curi 2 kilo gula, macam sikit sangat untuk kita menjatuhkan hukum hudud, maka dia akan masuk bawah kesalahan ta'zir. Okey, yang ketiga ialah perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketenteraman awam seperti mengumpat, ya, menipu, rasuah, menggunakan atau mengedar dadah, penyalahgunaan dadah atau mengedar dadah, kemudian kesalahan-kesalahan jalan raya, apa lagi? Membuang sampah merata-rata, membuat bising di kawasan kejiranan perumahan ke apa ke, maka boleh disabitkan dengan hukum ta'zir. Okey, itu adalah contoh-contoh kesalahan yang boleh kita masukkan di bawah kategori hukum ta'zir. Okey, yang ketiga, kupasan yang ketiga ialah hukuman. Kita nak hukum apa pesalah kalau dia melakukan kesalahan yang kita kategorikan sebagai hukum ta'zir. Jadi antara hukuman-hukuman yang boleh kita beri kepada penjenayah tersebut ialah nasihat ataupun teguran. Yang paling mudah ialah nasihat ataupun teguran. Mungkin kesalahan dia terlalu ringan, maka kita beri hukuman nasihat dan teguran supaya kepentingannya lah nasihat yang baik ini mampu untuk membaiki diri supaya tidak ulangi lagi kesilapan yang sama. Yang kedua, dengan teguran dan nasihat itu kita harapkan akan berlakulah keinsafan kepada pesalah dengan atas kesilapan yang telah dilakukan sebelum ini. Itu nasihat dan teguran yang pertama.
Yang kedua ialah ancaman dan pemulauan. Dengan kita beri hukuman ancaman dan pemulauan ini, mungkin kita harapkan pesalah akan rasa terhina kerana hidupnya bersendirian, ialah sebab di pulau tak ada orang hiraukan dia. Jadi kita harapkan akan berlaku perubahan apabila dia dipulaukan dan diasingkan macam tu. Kemudian yang ketiga ialah kita buat pengisytiharan umum. Kita isytiharkan kepada umum kesalahan dan siapa pelakunya, dengan harapan penjenayah akan berasa malu untuk mengulangi kesilapan yang sama. Sebab dia mungkin tak nak orang dah tahu dah dibuat kesilapan. Maka kita buat macam tu dengan harapan faedahnya ialah kita tak nak dia buat benda yang sama selepas ini. Yang keempat adalah denda atau merampas harta, iaitu kita mengenakan denda seperti membayar wang. Contohnya kita kan biasa kalau kita tak letak duit parking di bandar, maka kita dikenakan denda RM5 contohnya kan. So bila kita letak 20%, kita letak 60%, lagi bagus daripada kita kena denda RM5 ataupun RM10 ataupun RM50. Maka orang akan takut untuk membuat kesilapan tersebut. Dengan kerana apa? Kerana terpaksa membayar denda, iaitu membayar wang lah. Kemudian merampas harta. Bayar denda atau merampas harta ni, kita rampas harta yang dimiliki oleh penjenayah secara sah. Pihak mahkamah akan mengambil harta harta penjenayah tersebut secara sah. Maknanya dia tak boleh marah lah, sebab mungkin kesalahan itu melibatkan rasuah. Jadi harta dia tu walaupun mungkin dikata itulah harta daripada pencurian dia, maka apabila pihak mahkamah ambil, maka dia tak ada hak untuk menuntutnya kembali. Jadi apabila seseorang itu takut hartanya dirampas secara sah, maka dia akan lebih berjaga-jaga untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Yang kelima ialah sebat. Sebat, kelebihan kita adakan hukuman sebat dalam hukum ta'zir ini, kita menginsafi, kita nak mengharapkan penjenayah tersebut menginsafi dirinya daripada terus melakukan kesalahan. Dan kalau boleh kita juga nak menakutkan orang lain supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian yang keenam, buang daerah. Maksudnya kita buat buang daerah ini supaya penjenayah akan rasa tersisih, sebab mereka tidak ada keluarga dan tidak ada masyarakat yang dah biasa dengannya. Dia terpaksa memulakan hidup baru di kawasan yang baru. Jadi buang daerah ini diharapkan dapat memberi kesedaran kepada penjenayah supaya kesan dia yang dialami itu, iaitu dirasa tersisih tadi, sebab hilang keluarga, hilang dengan masyarakat yang biasa dengan dia tak akan buat lagi untuk tempoh-tempoh yang sepanjang dia dikenakan buang daerah di kawasan tersebut. Dan yang terakhir ialah penjara. Penjara ni, faedah kita lakukan hukuman penjara ni supaya kita dapat elakkan perbuatan jenayah dilakukan secara berterusan. Mungkin kalau kita hukum penjara, dia masih lagi buat benda yang sama. So kalau dia duduk di dalam penjara 10 tahun, 20 tahun, sekurang-kurangnya dia tidak terlibat dengan jenayah tersebut. Dan dapat menginsafkan pesalah dan juga menakutkan orang lain supaya tidak mengulangi kesilapan tersebut. Sebab ada penjenayah dan ada kenalan ustazah yang dipenjarakan oleh kerana berkawan dengan orang-orang yang tak bagus. Dia turut diheret sama dalam penjara, kata dia berada sehari dalam penjara seolah-olah berada 4 tahun dalam penjara. Bermakna amat sukar dan tidak bahagianya berada dalam penjara. Jadi kita harapkan penjara ini, hukuman penjara ini dapat menginsafkan diri penjenayah dan juga dapat menakutkan juga orang lain. Kemudian yang terakhir ialah kepentingan hukum ta'zir. Kenapa dilaksanakan hukum ta'zir? Yang pertama ialah seperti biasalah, kita nak memberi pengajaran dan ingatan kepada masyarakat supaya
berusaha untuk jaga keamanan dan jaga kesejahteraan hidup, sama-sama memberi manfaat kepada orang lain, bukannya menyusahkan orang lain. Yang kedua, kita nak menyedarkan bersalah terhadap kesalahan yang telah dilakukannya, supaya mungkin dengan hukuman tersebut dia sedar dan dia tak nak ulangi lagi. Yang ketiga, kita nak lahirkan manusia yang bertakwa dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah 4 kupasan tentang takzir, iaitu pengertian takzir, kemudian contoh kesalahan yang dikategorikan di bawah hukum takzir, hukuman bawah takzir dan kepentingan hukum takzir. Untuk itu sekian dulu untuk kali ini berkait dengan takzir di bawah tajuk falsafah jenayah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.